Jadi endemic disease is a disease that is constantly present with an incident that waxes and wanes over a relatively prolonged period. Okey, maksudnya penyakit endemic disease, penyakit endemik adalah penyakit yang sentiasa ada dan dia punya kadar itu turun naik ya. Contoh kita boleh bagi yang jelas adalah dengue. Contohnya dengue adalah endemic disease untuk kawasan kita. Ada ketikanya kita sentiasa dengar ada dengue. Cuma kadang-kadang kita dengar 5-6 orang dalam kampung kita kena masuk ward sebab dengue. Ada kalanya kita tak dengar orang masuk kampung kita, tapi mungkin kampung orang lain. Tapi mungkin hujung tahun ada pula. Jadi itu adalah maksud dia wax and wanes. Ada kalanya ada ramai sikit, ada kalanya kurang sikit. Tapi penyakit itu sentiasa ada. Kemunculan penyakit tertentu dalam pattern ataupun bentuk yang melebihi kadar biasa. Selalunya kita ambil 50% ya. 50% more than usual rate. Contohnya kita selalunya kalau kita kata malaria merupakan penyakit yang endemik di negara-negara tropika. Mungkin Malaysia, kita kata sebagai contohnya Malaysia, mungkin kita kata akan ada 10 orang setahun. Contoh satu saja. Tiba-tiba untuk tahun ini kita ada 15 ataupun 20. Jadi kadar itu telah meningkat lebih pada 50%. Jadi kita mengatakan bahawa telah berlaku adanya epidemik malaria walaupun malaria penyakit telah ada. Epidemik juga merujuk kepada penyakit baharu. Ini yang dirujuk kepada COVID-19 apabila ia mula-mula muncul di Wuhan, China seperti yang Dr. Tengku bagi dalam ucapan al-alwan tadi ya. Okey, apabila COVID-19 muncul di Wuhan, walaupun ianya satu atau dua, ia telah dikatakan sebagai epidemik kerana ianya penyakit yang baru, dan apabila kes itu meningkat dan tersebar ke tempat lain, negara lain dan benua lain, maka ianya daripada epidemik bertukar menjadi pandemik. Jadi sekarang COVID-19 merupakan penyakit pandemik yang telah merebak, penyakit baharu yang merebak ke seluruh dunia, yang telah melangkaui negara dan juga melangkaui benua. Okay. Jadi penyakit yang asalnya baharu, asalnya menjadi epidemik di tempat-tempat tertentu dan telah tersebar dan menjadi pandemik dan dikawal dalam bentuk pandemik supaya ianya boleh dikawal dan seboleh-bolehnya pihak-pihak kesihatan awal cuba untuk menghapuskan dia. Walau bagaimanapun sekiranya proses penghapusan penyakit tersebut gagal, maka ianya akan menjadi endemik. Jadi endemik merupakan apabila kadar penyakit tersebut telah menjadi kita kata constant ataupun statik ataupun tidak berubah ya. Ianya tidak meningkat, tidak juga menurun. Okey. Sebelum ini kita tengok graf, kita selalu tengok graf setiap hari kerajaan mengeluarkan data-data pesakit baru COVID. So dia naik, dan apabila kerajaan buat PKP dia turun. Jadi kadar ini masih lagi naik dan turun bergantung kepada tindakan ataupun aksi kerajaan. Jadi ianya belum lagi endemik. Pada satu ketika nanti kita akan melihat bahawa kadar tersebut akan menjadi lebih kurang sama ya apabila dia telah masuk ke fasa endemik ya. Okay. Again, contoh saya telah bagi tadi contoh dengue. Kita ada contoh lain, contoh common cold ataupun selesema. Selesema merupakan penyakit yang dikatakan jenis penyakit endemik di mana-mana saja di dunia. Malaria penyakit yang endemik yang sentiasa ada, cuma kadarnya berbeza-beza mengikut negara. Polio juga merupakan penyakit endemik di dunia, tetapi setengah negara ianya telah diisytiharkan pupus, tapi setengah negara ianya masih lagi muncul, dan kemunculannya telah meningkat akibat daripada penurunan kadar imunisasi di setengah-setengah negara, terutama negara-negara yang berlaku kegagalan dalam sistem kesihatan awam mereka. Jadi antara misconception ataupun antara salah faham yang setengah-setengah daripada masyarakat ada mengenai endemic disease ataupun penyakit telah menjadi endemik adalah penyakit tersebut telah menjadi tidak bahaya. Itu merupakan satu salah faham ya. Salah faham maksudnya penyakit yang asalnya bahaya, dia telah apabila endemik dia jadi tidak bahaya lagi. So itu adalah satu
salah faham. Dia tidak menjadi tidak bahaya dengan menjadi endemik ya. Tapi dia boleh menjadi tidak bahaya atau kurang bahaya disebabkan faktor-faktor lain yang saya akan kupas kejap lagi. Tetapi endemic disease yang asalnya bahaya dan terus menjadi bahaya, masih lagi boleh terus bahaya dan masih lagi boleh terus membunuh orang walaupun ianya telah menjadi endemik dan ianya masih lagi boleh tersebar ya. So a disease can be endemic and both widespread and deadly. Okay. Again, saya ambil contoh malaria merupakan sejenis antara penyakit yang dikatakan endemik di dunia ini. Membunuh 600,000 orang pada tahun 2020. Okay? Jadi mungkin majoriti dekat negara Malaysia kita tak dengar sangat, tapi ini berlaku di tempat lain di dunia ini. Seperti juga tuberculosis merupakan penyakit endemik dan 10 juta orang telah dijangkiti TB pada tahun 2020 juga dan 1.5 juta daripada mereka telah pun mati. So TB merupakan penyakit yang endemik di dunia, merupakan penyakit yang boleh tersebar dan masih lagi boleh membunuh orang yang dijangkitinya ya. Okey, jadi secara kesimpulannya endemik tak bermakna bahawa evolusi virus tersebut telah menjadikannya jinak ya. Tidak semestinya. Okey, ianya sekadar bermaksud ianya sentiasa wujud dalam keadaan atau kadar yang tetap. Okey, tapi walau sedemikian, sememangnya untuk COVID-19 daripada peringkat awal kemunculannya pada awal tahun 2020, kadar kematian akibat daripada COVID-19 telah pun menurun berbanding dengan pada bulan Januari 2022. Okey, seperti yang kita melihat sini, jika dibandingkan dengan kadar kematian untuk selesema biasa pada Julai berdasarkan data pada Julai 2020 ke the fatality rate ataupun kadar kematian untuk COVID adalah lebih daripada 20 kali ganda daripada kadar kematian yang boleh disebabkan oleh selesema. Kita mungkin tidak begitu biasa untuk melihat kematian disebabkan oleh selesema kerana negara kita merupakan negara tropika yang merupakan satu rahmat daripada Allah. Tetapi di negara-negara barat pada setiap kali musim sejuk tetap ada di kalangan orang-orang berumur, orang yang berpenyakit yang akan mati disebabkan oleh jangkitan secondary disebabkan oleh selesema. Jadi selesema merupakan jenis penyakit yang tetap boleh membunuh di negara-negara beriklim sejuk yang tidak sangat kita nampak di negara kita walaupun kita sebenarnya tidak cek untuk selesema ya. Okey, jadi secara perbandingannya pada sekitar Julai 2020 kadar kematian ataupun keganasan COVID-19 adalah 20 kali ganda daripada selesema. Okey. Kekuatan COVID ini untuk membunuh telah menurun dengan secara gradually, over a period of time, dalam jangka masa kita kata tertentu dan terus menurun dan pada Januari 2022 kadar kematian COVID-19 telah menurun kepada lebih kurang 2 kali ganda daripada selesema biasa. Itulah yang dikatakan bahawa COVID-19 bukan selesema biasa, ia masih lagi lebih berbahaya daripada selesema biasa tetapi kurang berbahaya daripada asal berbahaya dia pada peringkat awal. Jadi kita kata menurun dari segi kadar kematian ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor yang lebih utama dan sangat-sangat utama adalah disebabkan oleh imunisasi atau vaccination ya, seperti yang kita hampir semua telah ketahui dan telah melihat kadar vaksinasi telah menurunkan bilangan atau kadar kematian di mana-mana tempat di dunia termasuk di negara kita juga, dan keduanya adalah disebabkan oleh Omicron yang merupakan variasi VOC, variasi of concern yang
Perbezaan dia dengan variasi Delta contohnya adalah ia lebih mudah berjangkit, lebih pendek period inkubasi, tetapi kurang daripada dia punya virulent. Setakat data-data yang ada setakat ini ya. Tetapi tetap boleh membunuh untuk orang-orang tertentu, tetapi kurang daripada VOC lain seperti Delta ataupun Alpha. Jadi persoalannya adalah kenapa langkah cermat, kenapa kena mesti berhati-hati, apakah implikasi dia, ya. Dan ini berbalik kepada persoalan yang Prof Imran lontarkan sebentar tadi, adakah kita bersedia ke fasa endemik. Jadi kalau berdasarkan kenyataan KJ ini, mereka ingin bersedia dahulu mungkin, ataupun mungkin dia juga ada kebimbangan sekiranya kita masih belum betul-betul bersedia, oleh itu kena ambil langkah cermat ya. Jadi apakah implikasinya ya? Apakah implication? What are the implication of declaration of endemic? Okey. Jadi implikasinya adalah yang pertama akan meningkat kes-kes positif yang akan dicatatkan ya. Seperti sekarang kita tengok yang masih lagi belum diisytiharkan pun, tetapi banyak SOP telah direlaxkan, telah kita kata ditamatkan. Dengan keadaan sedemikian pun banyak kes telah pun direkodkan ya. Jadi kerajaan pun telah berhenti untuk mengisytiharkan pada setiap petang untuk mengelakkan kebimbangan, kerisauan masyarakat kerana setiap hari masih meningkat. Yang terakhir terdengar lebih kurang 32,000 kes sehari ya, daripada yang rendah yang kurang 5,000 beberapa minggu lepas. Okay? Jadi implikasi pertama adalah sekiranya kerajaan tetap memungut dan mencatat data-data kes baharu, maka sudah tentunya kes baharu akan meningkat setiap hari dengan kadar yang boleh membimbangkan anggota masyarakat. Okey. Implikasi seterusnya adalah healthcare system may be overwhelmed. Jadi sistem kesihatan akan boleh lumpuh sekiranya kes meningkat dengan banyaknya. Kerana, again, saya selalu cakap, ini adalah matematik. Semata-mata matematik. Walaupun kadar kita kata kerajaan mengisytiharkan beberapa minggu lepas, setiap hari diisytiharkan bilangan jangkitan dan bilangan peratusan kategori 3, 4 dan 5 yang dia mengatakan lebih kurang, katalah sebagai contoh 0.5. Jadi 0.5 merupakan satu persen yang amat kecil. Tetapi sekiranya kita ada 50,000 jangkitan sehari, 0.5% merupakan 250 sehari, kan lebih kurang. Jadi 50,000, 10%, 5,000, 500, jadi 0.5 lebih kurang 250. Okey, lebih kurang. Tetapi kalau setiap hari dengan kes yang kena masuk hospital dan setiap orang masuk hospital lebih kurang 7 hari, maka secara beransur-ansur hospital akan penuh. Jadi inilah yang benda yang boleh dikatakan membimbangkan pihak kerajaan dan juga pihak hospital seperti kita yang duduk dalam hospital. Benda ni mungkin tidak nampak oleh masyarakat sebab dia bukan kerajaan dan dia tidak kena manage hospital, dan dia juga bukan kita yang kena merawat yang datang ke hospital. Jadi bagaimana cara untuk menangani kebimbangan ini ialah dengan mempertingkatkan kadar booster vaksin. Okay, kadar vaksinasi dan kadar booster. Sekarang kita tahu booster telah meningkat dengan berganda-ganda perlindungan yang menghalang daripada kemasukan ke hospital dan sudah tentulah kematian. Yeah? Okay. Implikasi seterusnya adalah unvaccinated high-risk individual will be more exposed. Okay, apabila diisytiharkan endemik, maka semua SOP akan dimansuhkan, maka mereka-mereka yang sebelum ini yang tidak divaksinasi tetapi yang masih lagi terlindung akibat daripada beberapa SOP yang ada akan lebih terdedah. Okey, dan mereka ini akan dijangkiti, dan apabila mereka dijangkiti, mereka akan mendapat risiko yang lebih kurang 20 kali ganda seperti risiko yang pada peringkat awal COVID dahulu ya. Okey. Implikasi seterusnya adalah kita akan jumpa lebih banyak kes-kes COVID secara insidental apabila kita buat saringan kemasukan ke hospital seperti yang kita buat sekarang.
Jadi untuk menangani perkara ini adalah dengan cara untuk berhenti daripada menyaring. Sebab kalau you saring, you akan jumpa positif dan apabila positif, you nak buat apa dengan kes positif. Kalaulah ada langkah seterusnya dan yes boleh, tapi sekiranya tidak ada langkah-langkah yang tertentu, maka tidak ada gunanya untuk menyaring orang-orang yang tidak ada gejala. Ya. Okay, ini adalah antara implikasi kepada perisytiharan um, endemik di Malaysia dan juga di Kelantan. Okay, sekarang ni kita kata current implication, ya. Implikasi sekarang COVID-19 di Kelantan sebelum perisytiharan pun endemic phase. Maksudnya tidak diisytihar pun, tetapi kita melihat telah di relaxkan atau telah di berhentikan setengah-setengah SOP. Dengan keadaan yang sedemikian, kita melihat bahawa penggunaan ICU adalah hampir 70%. Okey, penggunaan ventilator hampir 50%, 43.4%. Katil-katil hospital hampir 70%. Okey, dan kita melihat, sekali lagi kita melihat kepada graf kematian, kematian turun mendadak akibat daripada vaksinasi dan juga oleh PKP contohnya, dan telah beransur-ansur meningkat kembali apabila kes positif itu meningkat, ya. Dan ini adalah, Kelantan adalah antara negeri yang akan terkesan dengan lebih teruk berbanding negeri lain kerana kita adalah negeri yang paling rendah kadar vaksinasi dan kadar booster. Kat Kelantan hanyalah 61% saja yang menerima 2 dos, ya. Maksudnya ada 40% lagi kat luar sana yang tidak menerima vaksin yang lengkap. Jadi 40% daripada 2 juta penduduk Kelantan adalah boleh dikatakan hampir 800,000 orang, ya. Jadi 800,000 orang yang terdedah untuk dijangkiti dan untuk mendapat COVID dengan kadar yang lebih teruk daripada mereka yang telah menerima vaksin yang lengkap. Jadi bersediakah kita untuk menerima untuk 800,000 orang ini untuk dijangkiti dan kemungkinan mendapat penyakit yang lebih teruk. Okey. Ya, jadi itu adalah berbalik kepada persoalan perkhidmatan tadi, bersediakah ke fasa endemik. Jadi apa yang telah saya cakap setakat ini dan jawapan saya adalah kita kena bersedia, kita mesti bersedia. Okey. Saya tidak rasa persoalannya adalah kita bersedia ke tidak, tapi kita kena fikir, kita kena, orang kata kena fikir kira untuk bersedia. Sebab walaupun kerajaan tidak isytiharkan atau walaupun kerajaan tidak isytiharkan malam ni, pagi esok, dia tetap akan isytiharkan juga pada suatu masa nanti. Cepat, orang kata cepat banget je. Ataupun banyak lambat je. Okey. Jadi, kalau kita tak bersedia, maka kita akan lebih kalut, orang panggil, apabila ianya diisytiharkan. Keduanya, walaupun mereka tidak isytiharkan ataupun menangguhkan perisytiharannya, fenomena tetap akan berlaku. Perisytiharan hanyalah satu benda rasmi yang berdasarkan perisytiharan tersebut, maka semua agensi, semua kita kata jabatan-jabatan, semua pihak akan tidak lagi wajib untuk letakkan SOP. Itu je sebenarnya. Dan of course mereka tidak akan letak SOP sebab untuk kebanyakan orang, kebanyakan agensi, SOP itu adalah menyusahkan mereka sama ada dari segi bisnes, dari segi operasi. Jadi mereka akan menghapuskan semua. Jadi mereka hapuskan semua, automatic case akan meningkat. Dan bila case meningkat, orang yang sakit juga akan meningkat dan kita sebagai hospital akan berkesan. Jadi kita kena bersedia dan kita kena ada cara-cara untuk bersedia untuk ke arah itu. Jadi bukan persoalan adakah kita bersedia, jawapannya adalah kita mesti bersedia. Okey, jadi apakah langkah-langkah atau faktor ataupun isu regarding living with COVID-19 in the era of endemic? Okey. Jadi apakah benda yang kita perlu tahu, kita perlu buat, kita boleh buat berkenaan dengan hidup dengan COVID-19 dalam era endemik? Okey. Pertama sekali, setiap orang kena fokus on self protection. Setiap orang kena fokus kepada
penjagaan diri masing-masing untuk mengelakkan jangkitan. Maksudnya, pada peringkat awal pandemik, kerajaan, agensi, hospital, public health cuba untuk melindungi masyarakat ya dengan macam-macam SOP, walaupun dibenci, walaupun dihina, walaupun dimarah, dengan niat untuk mengelakkan masyarakat daripada dijangkiti. Dalam era pandemik, kerajaan, hospital tidak lagi akan membuat SOP ataupun peraturan untuk melindungi masyarakat, kerana masyarakat perlu melindungi diri mereka sendiri. Okay, it's a self protection. So macam mana? Simple saja, face mask campur tolak, face mask plus minus physical distancing, preparing for being infected. Ataupun if people cannot put on face mask, contohnya dalam rumah, ataupun mereka tidak ingin mengadakan physical distancing sebab mereka ingin mengadakan kenduri kendara, maka mereka bersedia sajalah untuk dijangkiti ya. Okay. Reducing the risk of severe disease and hospitalization. Jadi kita kena bersedia untuk mengurangkan, kita kata kita terpaksa bersedia untuk dijangkiti. Apa kita perlu buat? Maka kita perlu bersedia untuk ataupun berusaha untuk mengurangkan risiko penyakit yang teruk dan mengurangkan risiko kita kena masuk hospital. Macam mana dengan vaccination booster? Jadi alhamdulillah kita sangat-sangat bersyukur kerana dalam jangka masa yang pendek telah ada vaksin yang efektif dan booster telah dibuktikan sangat efektif untuk mengurangkan risiko penyakit yang teruk dan terpaksa masuk hospital. Ataupun kalau kita rasa kita jenis orang pagi yang tak nak vaksin, tak nak booster, maka kita paksakan diri jadi sihat, healthy dan muda forever. Boleh buat macam tu. Jangan tua. Biar sentiasa umur 20 tahun, sihat, segar bugar, sadar dan mungkin tak perlu vaccination pun. Okay? Tapi cubalah buat kalau boleh. Kalau boleh tu boleh bagi tahu saya jugalah macam mana nak jadi young forever. Okay. Right. Jadi the duration of quarantine for close contact will be abolished. Seperti kita telah melihat pun sebelum ni close contact 2 tahun lepas 14 hari kena kurung. Turun kepada 10 hari kena kurung. Turun kepada 7 hari kena kurung. Di United States 5 hari sahaja. Bukan. Sebelum ni kat Malaysia pun sebelum ni 5 hari dan sekarang bermula semalam KJ telah mengatakan untuk yang completed booster tak perlu quarantine dah untuk close contact. Shortening the duration of isolation for positive case. Sama juga untuk mereka-mereka yang positif juga telah dipendekkan sebelum ini 14 hari, 10 hari, 7 hari, 5 hari di United States by CDC guideline yang kita juga guna pakai di Jabatan Perubatan untuk staff untuk memastikan kita punya servis berfungsi. Kita menggunakan pakai CDC guideline 5 hari saja isolasi untuk staff lecturer atau MMed yang positif. Dan mungkin dalam jangka masa tertentu akan dipendekkan kepada 3 hari, insya-Allah mungkin berdasarkan bukti-bukti saintifik tertentu. Emphasis on self-isolation become symptomatic. Jadi lebih lepas ni kepada untuk menekankan isolasikan diri sekiranya bergejala daripada untuk semua orang kena pergi buat PCR, semua orang kena isolasi selepas dapat PCR. Sekarang ini agak bergejala sahaja terus boleh isolasikan diri. Stopping testing, mass testing for general public. Okay, jadi kita tidak perlu lagi atau mereka mungkin tidak akan buat lagi test secara besar-besaran ya. Kemah-kemah testing, test orang-orang yang tidak bergejala kerana tidak ada gunanya lagi dan ianya akan hanya membazirkan wang kerajaan kerana tidak lagi perlu untuk membuat contact tracing macam seperti sebelum ini. Dan moving toward normalization of lifestyle safely. Kita kena cuba untuk boleh hidup secara hampir normal dengan sihat dan seselamat yang mungkin ya. Itu kalau nak travel, nak buat gathering ataupun business ataupun sekolah. Okay, self and protection. Focus self protection again. What is the self protection? Simple, benda yang sama je tak pernah berubah. Wash hands, wear mask if you cannot distance yourself or maintain a safe physical distancing of at least around 1.5 to 2 meters.
Okey, seperti kita juga tahu, ini saya telah tunjuk banyak kali di macam-macam grup WhatsApp. Sekiranya kita pakai mask, walaupun kita positif sekalipun, kita positif, doktor datang kerja sebab kena pasal datang kerja, tapi of course tak tahu positif, kita pakai mask, kawan kita pakai mask ataupun patient disuruh pakai mask, maka kita boleh berinteraksi dengan kolik kita atau patient selama sehingga 60 minit. Maksudnya boleh ambil history, boleh examine tanpa orang yang negatif itu menjadi positif. Sekiranya kita yang positif tadi memakai N95 dan patient kita bagi suruh pakai surgical mask, maka kita boleh berinteraksi selama hampir 5 jam ya. So boleh masuk OT, boleh buat banyak prosedur. Jadi ini adalah langkah-langkah yang boleh mengurangkan jangkitan. Seperti kita kata tadi, variasi of course Omicron adalah kurang keganasan berbanding Delta dari segi kemasukan ke hospital, kemasukan ke ICU dan oleh pneumonia masuk ICU. Ini adalah saya yang contoh bahawa durasi ataupun tempoh kuarantin untuk kalau telah makin berkurang daripada 5 kepada tidak tiada kuarantin untuk yang terbaru ya. Okay, and ini adalah berdasarkan kepada data ini ya, seperti yang anda melihat bahawa Omicron contohnya tempoh jangkitan iaitu yang berlaku lebih kurang apabila city value bawah daripada 35 dan ianya adalah lebih kurang 2 hari sebelum gejala dan lebih kurang 3 hari selepas gejala. Jadi semakin pendek. Okey, isolasi untuk mereka yang positif telah berkurang. KKM 2020 14 hari, 10, 7, 5 dan 5 untuk CDC pada tahun ini dan Sweden kepada 4 hari sahaja dan England akan menamatkan isolasi wajib kepada mereka yang positif pada berdasarkan berita 24 Februari. Travel, gathering, school, workplace, endemic phase tidak akan ada lagi travel restriction. Apabila dia mengisytiharkan tidak akan ada lagi travel restriction, tidak akan ada lagi limit kepada perhimpunan gathering, so boleh buat kenduri kendara gah macam dulu-dulu. Semua sekolah akan buka dengan secara normal dan tidak akan ada lagi cuti kuarantin dekat tempat kerja. Ya, semua orang kena datang kerja sama ada kontak rapat ataupun positif sekiranya diisytiharkan endemic phase tidak lama lagi. Pada masa ini hampir semua orang sama ada akan ada kenalan, rakan, ahli rumah yang telah pun positif ataupun mereka sendiri positif. So if you don't have any friend who have been positive or close contact and you are simply don't have any friend, as simple as that. Okay, jadi in conclusion, endemic phase does not mean that the disease is milder. It means that it is everywhere and anywhere. Everybody needs to know their risk, lower their risk, and protect their family members who are vulnerable. How? Get themselves vaccinated and get themselves receiving booster vaccination. Okay. The hospital will be moving towards scaling down isolation precaution as we approach the official declaration of endemic phase. So sekarang kita telah pun membuat beberapa langkah di hospital untuk bersedia, seperti contohnya kita telah mewujudkan cubicle COVID-19 di ward-ward yang lain, unit-unit yang lain untuk menangani kes COVID yang kategori 1 atau 2. Okey. Jadi sekiranya kerajaan telah mengisytiharkan endemic phase dan tidak ada lagi kewajipan untuk mengisolate mereka, maka kita mungkin tidak perlu lagi untuk menyediakan kubikel kelas, maka pesakit COVID hanyalah berada di kubikel masing-masing. Itu antara langkah yang mungkin berlaku dalam jangka masa tertentu di masa hadapan.